Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita masuk di dalam saat teduh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ubahlah hati kami. Culikanlah kami, jamalah kami Tuhan, karena kami rindu datang ke hadirat-Mu. Pada pagi hari ini sungguh kami menyerahkan setiap diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa kami menyembah Allah yang luar biasa. Kami menyembah Allah yang penuh dengan kasih. Kami menyembah Allah yang selalu senantiasa menjaga dan memelihara kami. Pakailah kami satu persatu Tuhan, untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk kami senantiasa diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Walaupun terkadang sebagai kami manusia sering kali jatuh, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami tahu Roh Kudus selalu menjaga memelihara kami. Roh Kudus selalu ada di dalam hati kami. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu Engkau selalu di dalam hidup kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi ku sembah Kudus, ku sembah Kudus.
Allah mana yang besar seperti Allah kita? Jawabannya tidak ada. Allah kita adalah Allah yang terbesar. Allah Yesus Kristus yang kita sembah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita menyanyikan pujian. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia yang kuat Dan penunggu tiada Allah yang seperti Dia. yang seperti Sekali lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud. Bila roh Allah ada, Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud. Sekali lagi bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mohon pimpinan daripada Tuhan dan Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Agar firman Tuhan ditaburkan. Sungguh-sungguh bisa kita mengerti. Kita perlakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 各位弟兄姐妹们平安。
Kita mengucap syukur karena pada hari ini kita memiliki kesempatan boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们感谢主今天给我们机会来思想神的话。 Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. 还没有进入神的话语之前，我们祷告。 Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau 咱们在天上的父，我们献上感恩。 karena anugerah-Mu kepada kami. 你的恩典在我们身上何其大！ Bapa, pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. 这时候我们要思想你的话， Biarlah Allah Roh Kudus yang sudah ada Engkau curahkan kepada kami boleh membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. 让你的圣灵能够来光照我们，使我们能明白你自己的话语， Sehingga kami boleh memiliki perubahan hidup dan kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. 好像我们在生活上有所改变，以及我们能够活在你的旨意里面。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41, 我们今天要从创世纪第41章， ayat 1 sampai 36. 从第1到36节， Tetapi kita akan membacanya dua bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 7 dalam bahasa Indonesia. 我们有用2个部分来读，第一部分用印尼语用，从第1到第7节。 Lalu kemudian ayat 14 dan sampai 16 dalam bahasa Mandarin. 那么第14到第16节，我们用中文来念。 Saya akan memulainya dari ayat yang pertama. Elai memberikan judul perikop Mimpi Firaun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu ia tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. 那么从第14节到第16，我们来看，法老最忌差人去招约瑟，他们便急忙带他出监。 他就剃头裹脸，换衣裳，进到法老面前。法老对约瑟说：“我做了一个梦，没有人能解。我听见人说你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。” Sedemikian pembacaan firman 我 Tuhan. 们读经就到这里。 Saudara-saudara, semua orang ingin memiliki hidup yang bahagia, yang nyaman dan damai. 每个人都很盼望能有一个幸福的生活。 Itu artinya semua orang ingin memiliki hidup yang tanpa masalah, tanpa problema. 有很多人他认为我的生活如果没有问题、没有一切我就感到很幸福了。 Itu adalah impian hidup semua orang, Bapak Ibu Saudara. 这个是我们每个人的梦想。 Termasuk juga kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 我们每个信主的人也是一样。 Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita ingin Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. 当我们信主的时候，我们盼望神能够赐福给我们，能够与我们同在。 Dan memang benar, 本来就是。 ketika kita sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Dia, Ia akan memberkati kita, menyertai kita dan memimpin kehidupan kita. 我们如果真正的信他，他一定会与我们同在。 Jika kita berbicara mengenai berkat dan penyertaan Tuhan, 如果我们谈上帝给我们的恩典， kita akan membayangkan hidup yang bahagia, yang tidak ada masalah, yang hidupnya baik-baik saja, lancar-lancar saja. 我们就认为我们的生活一定一帆风顺，就感觉到很好。
Kita membayangkan, wah, pekerjaan saya akan berhasil. 我们会想象我们的职业很顺利 Studi saya akan lancar mendapatkan nilai baik. 我的那个学业会得到很高分 Saya mendapatkan apa yang saya inginkan. 我认为我能够从上帝我所要得到的 Mungkin itu yang terbesit dalam pikiran kita. 可能这是在我们的思想里面 Dan kebanyakan orang berpikir bahwa itulah hidup yang tanpa masalah, Bapak Ibu Saudara, 所 diberkati oleh 以所以 Tuhan. 认为有这样的生活就好像没有问题就感觉到很幸福 Sedangkan orang yang hidupnya memiliki masalah dan ketidakpastian, kita mungkin berpikir ia tidak diberkati dan disertai Tuhan. 所以有一些人他们生活的不很顺利我们就认为他好像没有神没有给他恩典没有给他祝福 Apakah benar demikian, Bapak Ibu Saudara? 是不是这样呢 Apakah benar ketika kita sedang mengalami suatu masalah, itu berarti Tuhan tidak memberkati dan meninggalkan kita? 是不是当我们有问题的时候就证明好像神没有祝福没有赐恩典给我们 Sebelum membahas ini lebih jauh, saya ingin memberikan ilustrasi tentang saya dulu waktu belajar mobil, Bapak Ibu Saudara. 所以我要给你们个例子好像我以前在学驾车的时候 Pada saat saya baru belajar mengendarai mobil, saya tidak langsung masuk ke dalam mobil kemudian langsung menyetir. 我不是直接进到车厢车子里面就可以这样驾驶不是这样 Tapi saya belajar dulu komponen-komponen apa yang dapat saya kendalikan di dalam mobil itu. 所以我进车子就要知道一些的我需要知道的一些零件 Misalnya ada setir, lalu kemudian gas, rem, dan lain sebagainya. 好像这个方向盘还有一些这个刹车的我需要知道的 Nah, baru setelah saya tahu bagaimana cara kerja masing-masing komponen itu, saya mulai belajar mengendarainya. 所以我知道它每一个这个里面的有它的作用所以我就开始来驾驶 Lalu kemudian saya mulai belajar memajukan dan memundurkan mobil. 所以我就开始怎么样前进怎么后退 Tentunya karena masih baru belajar, jadi sering mati mesin, Bapak Ibu 我 Saudara. 们知道我们初学者会常常在我们的那个机器会熄掉 Nah, setelah terbiasa dan sudah tidak lagi sering mati mesin, saya mulai mengelilingi kompleks rumah. 当我把一切都做得很顺利的时候我就开始在这个周围里面来行走 Dan setelah lebih lancar lagi, saya mulai ke luar kompleks, ke jalan tol, dan seterusnya. 所以在更顺利的时候我就可以出去从这个主屋里面出去还有到这个高速公路那边 Ini bukan terjadi 1-2 hari, tetapi berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, Bapak Ibu. 这样的过程不是1-2天而已呢是会经过几个月的时间 Nah, saudara, coba bayangkan saja kalau saya baru belajar komponen, kemudian saya mulai langsung nyetir dari Jakarta ke Bandung. 如果我们就明白一些里面的一些那我们就把它驾车从这里到万隆去 Wah, saya mungkin nggak sampai ke Bandung, Bapak Ibu Saudara. 我认为这样做的话可能我们都还没有到万隆了 Karena saya belum terbiasa menyetir mobil dan melewati tahap-tahap penting dalam pembelajaran menyetir. 因为我们在学驾车的时候有一些的步骤我们需要明白的 Nah, tahap-tahap sebelum dapat lancar tentu banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi ketika 所以我们 belajar mobil. 在一切的我们不能够顺利的时候所以我们驾车会觉得不方便 Misalnya mati mesin, menabrak, dan lain-lain sebagainya. 可能我们这个机器熄掉了可能我们会撞车 Tetapi itu adalah proses yang harus dilewati untuk kita dapat melancar dalam membawa mobil dan menikmati mobil tersebut. 所以我们要好好的驾驶我们必须要经过这些过程我们才能够得到 Nah, saudara, demikian juga di dalam kehidupan kita. 所以在我们的生活里面也是一样 Tuhan memberikan berkat, Tuhan menyertai kita. 所以神给我们恩典与我们同在 Tetapi sebelum kita dapat menikmati semua itu, Tuhan memberikan kepada kita proses untuk dapat menikmati berkat Tuhan secara penuh. 所以当我们还没有得到这些的之前我们也需要有一些过程我们要经过的 Tuhan membentuk kita melalui permasalahan dalam kehidupan kita sehingga kita siap menyambut berkat Tuhan. 所以神会用很多的方法来塑造我们在我们的生活里面 Saudara-saudara, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dalam bagian yang kita bahas 所 ini. 以我们知道又是在这样的情况下也是如此 Hidupnya Yusuf tidak semulus jalan tol luar kota. Kalau dalam 我 kota 们 masih 知 ada 道 macam-macam 又 pikir. 是的那个生活不是一帆风顺的 Tetapi banyak permasalahan dan banyak tantangan yang dihadapi oleh 所以 Yusuf. 很多的事情还有去面对它面对挑战面对一些的问题
Padahal ia adalah seorang yang taat dan mengasihi Tuhan. 其实他是一个很遵守上帝的话的人， Ia setia kepada Tuhan. 他非常忠心于上帝。 Apakah itu berarti Tuhan meninggalkan dia? 是不是上帝离去了他？ Tidak, Bapak Ibu Saudara. 我们知道这不可能。 Dalam perikop ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan tidak meninggalkan Yusuf dalam segala pergumulan yang dihadapinya. 所以从这里我们也看到，约瑟所面对的问题，哇，他不会他一切的挣扎不是神离去了他。 Melainkan Tuhan memproses dan membentuk Yusuf melalui segala masalah yang dihadapinya. 从这些问题里面，神是要给他一个过程，来怎么来训练他。 Saudara, dalam perikop ini kita dapat melihat bahwa ada dua hal menarik di dalam perikop ini. 所以从这里我们有两件事非常有趣的。 Hal menarik pertama, Bapak Ibu Saudara, 第一件有趣的事情， Tuhan memiliki rencana yang tidak terbayangkan oleh siapapun juga. 所以神有他的计划，我们根本不能够想象得到。 Saudara, mimpi Firaun bukan dibuat-buat oleh Firaun sendiri. 我们知道法老的梦不是他自己要怎么做的， Bukan cerita yang ia karang. 也不是他自己编的， Tentunya karena dia merasa gelisah akan mimpinya itu sendiri. 因为他的梦使他非常的焦虑， Dan mimpi itu juga bukan tindakan orang pintar atau dukun yang ada di Mesir. 所以他的梦不是那些在埃及里面那些比较好像文士那边的人， Karena mereka pun tidak dapat menafsirkannya. 所以那些文士他们也不能够来解梦， Bukan juga tindakan juru minum yang ingin membalas budi kepada Yusuf. 也不是一个酒政能够这样说的， Bukan juga tindakan Yusuf. 也不是约瑟自己， Karena tidak ada manusia yang dapat membuat mimpi seperti itu. 因为没有人能够做这样的梦。 Kalau kita mimpi saja, kita tidak bisa mengulang mimpi kita, Bapak Ibu Saudara. 是吧？我们在做梦的时候，根本不能，我们不能够再重复。 Kalau kita mimpi indah dan terputus, kita tidak dapat menyambungnya, Bapak 如 Ibu 果我 Saudara. 们梦得很好，但是我们醒了，我们不能够再继续。 Jadi tidak dapat dikendalikan mimpi itu. 所以我们知道梦不能够控制的。 Jadi kita melihat di sini mimpi Firaun itu Kalau bukan yang dari mengatakan- manusia, melainkan dari Tuhan. Itu 呀， sendiri. 法老的梦不是他自己编出来的。 Nah, saudara, dalam mimpi itu ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepadanya. 所以每个梦有上帝，他要给我们一些的指示。 Dan di balik itu ada rencana Tuhan di mana tidak ada orang yang dapat mengerti dan melihat hal itu. 所以从梦的背后有神的计划，是没有人能够知道的。 Firaun dianggap sebagai seorang seperti dewa oleh orang Mesir. 所以在埃及，法老他们埃及认为他好像是神一样， Ia pun tidak dapat menafsirkan mimpi yang dia peroleh itu. 所以他也不能够解他自己的梦。 Selain itu orang berilmu pun tidak dapat menafsirkan mimpi Firaun. 所以那些很多那个比较聪明的人也不能够解梦。 Di dalam bagian ini orang berilmu ini umumnya melakukan sihir dan berhubungan dengan ilmu-ilmu. 所以在这部分里面，很多就是用那些邪术来做的， Misalnya di dalam Keluaran pasal 7 ayat 11, 就好像在这个出埃及记第7章第11节。 ketika Harun melempar tongkat dan menjadi ular, mereka melakukan hal yang sama. 所以当亚伦把杖丢下去的时候，他们也要这样做。 Orang-orang seperti itu pun tidak dapat menafsirkan mimpi Firaun. 所以是这样所起诉的人，他也不能够解法老的梦。 Dan pada waktu itu juru minuman bisa tiba-tiba ingat akan Yusuf setelah 2 tahun dilupakannya. 所以那个酒政他会突然间想到，有2年的他想到了约瑟， Dan mengusulkan supaya Yusuf bisa menafsirkan mimpi Firaun. 所以他就跟法老说：“何不叫那个约瑟来替你解梦？” Saudara, pada kisah sebelumnya ketika Yusuf dipenjara karena difitnah istri Potifar, 我们知道约瑟被下在监里，是因为他波提法的太太， ia bertemu dengan juru minum dan juru roti di dalam penjara. 所以他在监里面他就遇见了这些酒政和卫长。 Kemudian juru minum dan juru roti mereka memiliki mimpi yang tidak dapat mereka mengerti. 所以我们知道这个酒政和那个会长也不能够，他们梦的他们自己不明白。 Dan dengan hikmat Tuhan, Yusuf mampu menafsirkan mimpi itu untuk 所以我们 mereka. 知道有神的智慧给他，又是才从来替法老解梦。 Dan tafsiran daripada Yusuf itu benar-benar terjadi. 所以又是的解梦真的
给他成功了。 Dan pada waktu apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu terjadi, juru minum kembali ke jabatannya dan lupa akan Yusuf. 当九正这个约瑟能够解梦的时候，那么他就恢复了他的官制。 Tetapi ketika Firaun mencari penafsir mimpi, ia ingat Yusuf. 当这个法老在寻找解梦的人，他记住了约瑟， Maka Firaun pun memanggil Yusuf 所 dari 以 penjara. 所以法老就召回约瑟。 Saudara-saudara, jika kita lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara, itu merupakan rencana yang luar biasa. 所以我们看到神怎么样计划给约瑟从监里出来，这是非常了不起的。 Tetapi itu bukan tujuan akhir daripada Tuhan untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. 但是这不是神最后的那个要使约瑟从监里出来。 Tujuan akhir daripada Tuhan itu ada di dalam akhir dari kitab Kejadian ini, yaitu menyelamatkan Yakub dan keluarganya. 所以他最后的目的是要来拯救他们的那家人。 Tetapi ini merupakan bagian proses di mana Tuhan mulai satu persatu membuka rencananya bagi Yusuf. 所以我们看到神开始给约瑟一个过程，就一个一个的给他实现。 Karena setelah menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf diberikan kekuasaan oleh 所以因为他能够解法老的梦，所以法老就给他权柄。 Nah, saudara, mulai dari mimpi Firaun yang tidak dapat ditafsirkan, 从法老他们不能够解梦的时候， juru minum yang tiba-tiba teringat akan Yusuf, 所以那个九正突然间讲到约瑟， sampai hikmat yang Tuhan berikan pada Yusuf untuk menafsirkan mimpi dan memberikan solusi, 所以以致神给智慧给那个约瑟，好叫他能够去解梦。 semua itu adalah rancangan Tuhan yang ajaib. 所以我们知道这一切都是神美好的计划在里面。 Kalau kita lihat pada waktu itu Yusuf masih dalam penjara. 如果我们看当时约瑟还在监里面， Yusuf tidak tahu rencana Tuhan. 所以约瑟完全不知道神的计划。 Dan jika kita lihat ke belakang kisah Yusuf, 如果我们往后看一下他的约瑟， ia dibenci oleh kakak-kakaknya sampai akhirnya dijual ke Mesir. 因为约瑟被他的这个哥哥们恨恶，以致把他卖到埃及去。 Dia difitnah oleh istri Potifar dan dipenjarakan. 还有这个波提法的太太来冤枉他，使约瑟下到监牢里面。 Di penjara ia dilupakan oleh temannya, 所以约瑟在监牢，他的朋友都忘记了他。 Tetapi hal-hal buruk itu terjadi kepada Yusuf bukan tanpa tujuan. 所以那些不好的事情发生在约瑟的身上，不是没有目的的。 Karena itu berujung pada kesejahteraan hidup Yusuf. 乃是给约瑟在以后的生活里面非常的顺畅。 Karena setelah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, 当约瑟解法老的梦时候， ia mendapatkan kekuasaan yang besar di Mesir. 所以他能够从埃及那边得到很大的权柄。 Jadi kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan. 所以我们会从这里会看到神的计划是怎么样。 Dari mulai dijual ke Mesir sebagai budak, 被从在埃及被卖去做奴隶的时候， sampai menjadi orang penting di Mesir. 所以在埃及知道埃及他能够成为一个很重要的人物。 Indah bukan kehidupan Yusuf, Bapak Ibu Saudara. 所以我们看到那个约瑟的生活实在奇妙。 Memiliki kekuasaan yang besar di Mesir. 所以他在埃及有这么大的权柄。 Tapi kalau kita lihat awalnya dia dijual sebagai budak, 如果我们从开始看到他被卖成为奴隶的时候， dipenjarakan dan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam 被 hidupnya. 下在监牢里面，有很多事情他觉得很不爽快的。 Tapi ada rencana Tuhan di depan yang 但 menanti 是 dia. 他的前面有神的计划， Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. 所以我们也是如此。 Mungkin saat ini kita mengalami berbagai macam pergumulan. 可能我们现在面对很多的挣扎， Banyak ketidakpastian, banyak kekhawatiran yang menghantui hati kita, menghantui pikiran kita. 很多的事情来在我们的思想里面，使我们感觉到非常的焦虑。 Mungkin kita menjadi takut akan masa depan kita. 可能我们对我们的前途非常的恐慌， Mungkin ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Kenapa ini harus terjadi dalam kehidupan 有 kita? 很多事情可能我们不知道为什么会发生。 Tetapi Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， seperti Yusuf,
yang sudah kita lihat ini. 所以我们如果能够看幼瑟的生活， Ada rancangan Tuhan yang indah yang sedang Tuhan persiapkan. 所以我们看到神已经为他预备有什么美好的计划在等着他。 Oleh karena itu saudara, ada satu hal yang perlu kita lihat juga di dalam kehidupan Yusuf. 所以我们来要有一件事情非常重要，我们看幼瑟的生活。 Bagaimana Yusuf dapat tetap kuat di dalam pergumulan-pergumulan yang ia hadapi. 幼瑟为什么会持守在他很多的问题里面还那么的坚强？ Meskipun dia belum melihat ke depan rencana Tuhan akan seperti apa, 他虽然不明白，也没有看到神前面为他做的什么， tapi dia percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat dia. 所以他心里知道上帝的计划一定是美好的。 Dan inilah yang menjadi hal yang unik yang kedua di dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara. 所以这是非常在这一部分里面，我们会感到非常复杂的。 Yaitu kesetiaan dan iman Yusuf kepada Tuhan di tengah pergumulannya. 所以我们在也又是在挣扎的时候，但是他对上帝的忠心，与上帝的与他同在。 Seringkali orang ingin berkat Tuhan, orang ingin penyertaan Tuhan, 有的人他需要神的祝福，也需要神的恩典， meminta Tuhan melengkapi dia dengan berkat-berkat Tuhan. 所以要神装备他有很多很多的那个祝福与恩典。 Tetapi lupa akan kesetiaannya sendiri kepada Tuhan. 但是他自己已经忘记对神的忠心。 Saudara, jika kita mengikuti kisah Yusuf ini, 如果我们跟着这幼瑟的故事， kita dapat melihat bahwa Yusuf sebenarnya memiliki berbagai alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. 所以其实幼瑟他可以有很多的理由不要跟随上帝。 Dia dapat beralasan, saya sudah taat pada Tuhan, tapi kakak-kakak saya menjual saya. 我已经忠诚于你，但是我的哥哥们把我卖掉。 Saya taat kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup saya, tapi malah saya dipenjarakan dan 我 difitnah. 已经很忠心的对你，使我的生活很圣洁，但是我被下到监牢里面。 Hal-hal buruk terjadi juga kepada Yusuf yang setia kepada Tuhan. 所以我们知道很多事情坏的事情临到幼瑟，他非常忠心于上帝。 Namun ia tetap setia dan beriman pada 我们 Tuhan. 看到幼瑟他还是照样忠心于上帝。 Dan di dalam perikop ini kita dapat melihat jawaban Yusuf ini yang baru keluar dari penjara itu. 所以我们从这里会看到幼瑟从监牢出来，他所做的一切。 Pada saat ia keluar, kemudian Firaun itu sebenarnya memberikan apresiasi kepada Yusuf. 所以我们知道他从监牢出来之后，法老对他非常的欣赏。 Firaun berkata, tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi, tapi kamu kalau mendengar saja kamu dapat menafsirkannya. 但是有很多人完全不能够解梦，但是你只要听到，你就能够解我的梦。 Di sini Yusuf memiliki kesempatan untuk membanggakan dirinya. 所以我们其实幼瑟可以用这件事情，他自己会感到自傲。 Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Yusuf. 但是幼瑟不是这样做。 Ia berkata di dalam ayat 16, 在16节他这样说。 bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. 所以他跟回答法老说：“就不在乎我，乃是神将平安的话回答你。” Ia berkata, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. 他说不在乎我，乃是神在里面。 Jawaban ini menjadi pernyataan iman dari Yusuf dan kesetiaannya kepada 所以 Tuhan. 从这里我们知道，幼瑟对神的信心，那个忠诚的到什么程度？ Karena dengan pernyataannya ini Yusuf menyatakan bahwa semua hikmat, semua kepintaran yang ia miliki untuk menafsirkan mimpi berasal dari Tuhan. 所以幼瑟跟他讲，一切我所能够解的梦，一切的智慧，都是从上帝而来的。 Ia tidak membanggakan kemampuan dan pengalamannya dalam menafsirkan mimpi. 所以他解梦的时候，他不认为我非常的聪明，我自己能够解梦，不是这样。 Yusuf tahu ketika dia bermimpi, ketika dia ada di rumah dan menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti, 当他又是知道他在梦的时候有酒政跟那个会士跟他在一起， ia tahu bahwa itu adalah pemberian Tuhan. 他知道从这些都是神给他的， Ia tahu bahwa itu bukan kemampuannya, melainkan pertolongan Tuhan. 所以又是也知道这些不是他自己的能力，乃是神从中在帮助他。
Dengan dasar keyakinan itu jugalah di dalam perikop ini Yusuf berkata kepada Firaun. 所以从幼师的信心，所以他对法老说。 Ia juga yakin bahwa ketika Firaun meminta Yusuf menafsirkan mimpinya, Yusuf dapat menafsirkannya dengan hikmat daripada Tuhan. 所以当法老要教他解梦的时候，他从上帝得来的智慧，要好好的为他来解梦。 Kesetiaan Yusuf ini menunjukkan kebergantungan yang penuh kepada kuasa Tuhan. 所以我们看到这个幼师的重心，就是他怎么来信靠上帝。 Ia bergantung kepada apa yang Tuhan berikan kepada dia. 所以他依靠上帝所给他的一切。 Ia mengatakan apa yang Tuhan ingin ia katakan. 所以他说上帝要他说的话。 Meskipun Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi di dalam ayat pertama sampai 7, itu bukan berita yang enak untuk didengar. 所以我们如果刚才从第1到第7节，不是我们听得很爽快。 7 tahun kelaparan yang luar biasa. 我们知道有7年的饥荒， Itu ditujukan kepada Firaun yang pada waktu itu begitu subur Mesir. 所以那个时候埃及给法老，埃及是那么的肥沃。 Sampai Firaun berkata, saya tidak pernah melihat lembu sejelek itu. Katanya. 所以法老王说：“我们不曾看见有这样丑陋的牛。” Jika kita melihat tafsiran mimpi Firaun, Bapak Ibu Saudara, 所以他在解那个法老的那个梦， itu tidak mendatangkan kesejahteraan bagi Firaun. 所以这个没有带来给法老有很多平安喜乐的事。 Tapi itu adalah berita yang Tuhan ingin sampaikan kepada Firaun. 那是神要对法老说的话。 Oleh karena itu Yusuf tetap memberitakan apa yang menjadi pesan Tuhan itu kepada Firaun. 所以又是就照神要他讲的话，就讲给法老听。 Yusuf tidak berusaha mengubah berita ini agar enak didengar oleh Firaun. 所以又是完全没有改变神要他怎么样说的话。 Karena Yusuf tidak ingin menyenangkan Firaun, tetapi ingin menyenangkan Tuhan. 所以因为又是不是要讨法老的喜悦，乃是要讨神的喜悦。 Padahal Bapak Ibu Saudara, ada kemungkinan jika Yusuf memberitakan kabar buruk itu, ia akan dipenjara lagi. 如果这个又是再给他的不好的信息，可能他还会被下在监牢里面。 Tapi ia tetap setia kepada Tuhan. 但是又是他非常忠心于上帝。 Dan dia percaya bahwa jika dia dipenjara lagi pun, Tuhan mampu untuk menyelamatkan dia. 他一直在说，心想如果我还被下在监里面，上帝还是与我同在了。 Oleh karena kesetiaannya, Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. 所以因为他的忠心，所以神赐给他聪明智慧， Bukan hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga memberikan solusi. 不单单能够解梦，还有给他找出路。 Solusi itu untuk menyelamatkan Mesir dari bencana 7 tahun kelaparan itu. 乃是找出路给埃及能够逃避这7年的饥荒。 Solusi itu pun disambut baik oleh Firaun. 所以他的这个出路的这一条，给这个法老非常的喜悦。 Bahkan Firaun mempercayakan tugas besar itu kepada Yusuf. 所以法老就将很大的责任就交给了约瑟。 Saudara, iman dan kesetiaan Yusuf ditunjukkan bukan hanya dalam kondisi hidupnya yang baik-baik. 所以我们看到约瑟他不单单能够彰显神他对神的忠心， Melainkan ia berada dalam kesulitan dan tantangan hidup yang luar biasa. 在他生活里面最困难的时候，他也是那么的信靠上帝。 Di dalam perikop ini ia berhadapan dengan Firaun, orang Baik. yang memiliki kuasa tertinggi. 所以他在这里要面对法老是最的权柄最高的人， Kuasa tertinggi di Mesir untuk memberikan berita yang tidak menyenangkan itu kepadanya. 所以又是要讲那个不好的信息给他法老王听的时候， Dan karena imannya, bukannya Yusuf dihukum, malahan Yusuf diangkat memiliki kekuasaan yang besar 所 oleh 以因 Firaun. 为约瑟的信心，他不是被处罚，但是还是法老给他很大的权柄。 Ini merupakan rencana rancangan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. 所以我们要看到这是神特别的那个计划。 Ketika Yusuf taat dan setia kepada Tuhan, 当约瑟他很忠诚也顺服上帝的时候， ia mengalami pergumulan, Bapak Ibu Saudara. 虽然他有面对很多的挣扎， Tetapi ia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. 但是他不被神所离弃。 Ia mengalami permasalahan dalam kehidupannya. 所以在他的生活里面有问题的时候，神不离弃他。 Tuhan tetap memberkati dia. 我们看到神一直在祝福着他。 Saudara-saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan melihat iman
dan kesetiaan Yusuf dan memberkati dia. 所以我们看到神看这个又是他的忠心和他的忠诚。 Saudara-saudara, apakah saat ini kita sedang berada dalam pergumulan hidup yang menghimpit kita? 所以是不是现在我们面对着我们生活的一切问题？ Apakah kita memiliki pergumulan ekonomi yang begitu membuat ketakutan kehidupan kita? 是不是我们在经济上我们有面对很多的挣扎，以致我们非常的恐惧 Membawa kekhawatiran akan masa depan? 啊，使我们对前途非常的焦虑。 Atau ada permasalahan keluarga yang begitu kompleks membuat hati kita tertekan? 或者是我们家庭有一些很复杂的问题领到我们， Atau ada pergumulan-pergumulan lainnya yang menyusahkan hati kita? 或者是有一些别的挣扎在我们的心里面。 Apakah ada, Bapak Ibu Saudara, tantangan hidup kita yang membuat iman kita goyah? 如果有，是不是有一些的那个挑战使我们的信心动摇？ Apakah ada pergumulan dalam kehidupan kita yang membuat kita berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi ke dalam 是不 hidup 是我 saya? 们在这生活里面有面对问题，我们讲神你在哪里？ Kita mulai meragukan Tuhan. 所以我们就开始怀疑上帝， Kita mulai meragukan kesetiaan Tuhan dan pimpinan 我 Tuhan. 们就开始怀疑上帝的忠心与带领。 Saudara-saudara, titik terendah dan permasalahan terbesar hidup manusia 所以我们知道，在这个最低跟最高处，从埃及里面， adalah ketika manusia 那是当我们人， itu terpisah dari Allah, 我们跟神脱离了关系， yang seharusnya mengalami penghukuman yang kekal dari Allah. 我们其实要面对永恒的刑罚。 Karena apapun yang manusia lakukan tidak akan mendatangkan keselamatan. 所以我们人无论做什么，根本不能够得来救赎。 Dan masalah itu telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. 所以这样的事情已经耶稣在十字架上为我们代赎了。 Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, akan mendapatkan keselamatan. 所以我们每个信主耶稣的人，我们就会得到了救赎， Dan juga penyertaannya. 所以也能够他能够与我们同在。 Saudara-saudara, Tuhan tidak melupakan orang-orang yang setia kepada Dia. 我们知道神完全没有忘记那些对他忠心的人。 Permasalahan terbesar manusia akan dosa telah diselesaikan. 我们知道人类最大的罪恶已经被化解了， Apalagi pergumulan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. 何况我们这小小的挣扎。 Tuhan tidak meninggalkan kita, 所以我 orang-orang 们 yang 看 setia 到 kepada Dia. 上帝不会配下我们不顾的。 Ia akan setia, senantiasa menyertai orang-orang yang bergantung kepada Dia. 所以他一直不断的跟随那些每一个要信靠他的人。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, 各位弟兄姐妹， pergumulan hidup yang kita alami ini, 所以我们在挣扎里面生活， itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. 不是因为神离弃我们， Tetapi tanda Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memperoleh berkat Tuhan yang indah. 乃是神在预备我们，好像我们能够得到上帝的恩典与祝福。 Saudara-saudara, kita dapat melihat indahnya rencana Tuhan. 所以我们能够看到神美好的计划， Kita dapat menikmati indahnya bersama-sama dalam penyertaan Tuhan. 所以我们能够享受与上帝的同在。 Ketika kita tetap beriman dan percaya kepada setiap rancangannya. 所以当我们以信心依靠他的全能， Jadi Bapak Ibu Saudara, 是不是你跟我怎么样呢？ di dalam kehidupan ini, dalam pergumulan kita, 在我们的生活上，在我们的挣扎的生活里面， mari kita tetap setia dan percaya 我们还是忠心与信靠。 bahwa Tuhan akan menunjukkan rencana indahnya pada waktunya. 所以上帝一定会显明他对我们的公义与爱戴。 Amin. Mari kita bersatu dalam doa. 我们进入祷告， Bapa kami di dalam 我 surga, 们在天上的父， kami mengucap syukur ya Bapa, 我们向你感恩， karena firman-Mu pada saat ini 你这时候给我们的话， telah mengingatkan kami akan rencana-Mu yang indah dalam 也 kehidupan 提 setiap 醒我 kami. 们你对我们的计划是那么的美好。 Meskipun saat ini kami berada di dalam proses, 虽然我们现在在这个过程里面， Engkau sedang membentuk kami 你正在塑造我们， supaya kami boleh siap nanti menerima berkat-Mu. 好像我们能够静候你的祝福。 Ya Bapa, 主啊，天父，
biar Engkau boleh memberikan iman dan kesetiaan yang lebih lagi kepada kami, 愿你继续不断施恩给我们， supaya kami dapat tetap percaya kepada rencana 好叫我们能 ajaib. 够一直信靠你对我们的计划。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣的名， kami 我 berdoa. 们祷告， Amin. 阿门。 Bersama-sama dengan seluruh umat percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita juga diberikan kesempatan boleh bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita berdoa untuk tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat tahapan program vaksinasi, seperti keterbatasan stok vaksin, kemudian kesiapan infrastruktur pendukung, SDM, kemudian kapasitas fasilitas kesehatan yang ditingkatkan di tengah pandemi ini, dan supaya pemerintah dalam segala upayanya, yaitu pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh pihak yang terkait mengambil sejumlah langkah guna mencegah lonjakan kasus baru seusai Lebaran. Mari kita bersama-sama berdoa, usaha pemerintah ini dapat menekan pertumbuhan laju daripada penyebaran COVID. Mari kita dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena di dalam kasih setiamu, di dalam berkat dan tuntunan yang Kau berikan kepada bangsa kami Indonesia, sehingga pada saat ini Tuhan kami masih boleh melihat bahwa di dalam kondisi-kondisi sulit saat ini masih ada campur tangan-Mu, masih ada penyertaan-Mu, masih ada berkat-berkat yang Kau curahkan kepada bangsa kami Indonesia. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, kami mau menyerahkan Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia, terutama untuk pemerintah pusat maupun daerah di dalam program-program vaksinasi. Bapak, biar Engkau boleh mencukupkan segala vaksin yang dibutuhkan untuk masalah keterbatasan stok, biar Engkau juga boleh siapkan vaksin yang dibutuhkan oleh pemerintah, boleh memberikan vaksin kepada masyarakat. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kesiapan infrastruktur, fasilitas kesehatan yang memadai, dan juga sumber daya manusianya Tuhan, biar Engkau boleh berikan kepada pemerintah, sehingga segala upaya yang direncanakan boleh berjalan dengan baik dan dengan lancar. Dan juga untuk setiap rencana-rencana, rancangan yang dilakukan Tuhan, untuk mencegah perkembangan daripada peningkatan kasus COVID setelah Lebaran ini, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semua rencana boleh berjalan dengan baik, dengan lancar Tuhan, sehingga tidak ada peningkatan kasus COVID di negara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga mau berdoa, kita bersyukur untuk keamanan negara Indonesia dan campur tangan Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara, agar tetap di dalam keadaan aman serta ekonomi politik yang ada di dalam keadaan baik, stabil dan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, dan segala hal yang terjadi di dalam bangsa kami tetap bersyukur kepada Engkau, karena Engkau masih memberikan keamanan kepada negara kami Indonesia, dan kami juga masih melihat campur tangan-Mu di dalam kemajuan bangsa dan negara kami. Bapa, kami juga bersama-sama menyerahkan negara kami ini agar dapat tetap di dalam keadaan yang baik, tetap di dalam keadaan yang aman, juga dalam perekonomian Tuhan, dan juga dalam politik, biarlah boleh juga tetap di dalam keadaan yang baik dan stabil, sehingga negara kami Tuhan boleh terus maju, dan kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa di negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
So sekalian kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pimpinan dari Roh Kudus, terus menyertai akan hidupmu untuk senantiasa mentaati Tuhan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi sesulit apapun di dalam hidupmu. Sehingga berkat dari Allah senantiasa menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. So sekalian kita akan mendengarkan beberapa warta gereja. Pertama, so sekalian bagi saudara sekalian yang akan menikah, diharapkan segera bisa mengisi formulir pendaftaran 6 bulan sebelumnya dari hari pernikahannya, dengan tujuan untuk diberitakan kepada jemaat sehingga jikalau ada jemaat yang keberatan dapat mengajukan keberatan itu sebelumnya. Dan saudara sekalian, November 2021 akan diadakan pemberkatan nikah antara saudara Handoko Dwi Hartono dengan saudari Paulina Maldini. Apabila ada jemaat yang keberatan dalam pernikahan ini, bisa menyatakan keberatannya dengan secara tertulis dan mengajukannya kepada Pendeta Rusti Japri, yang paling lambat keberatan diajukan pada tanggal 6 Juni 2021. Dan juga saudara sekalian, ada kelas pembinaan menuju serupa Kristus, akan dibuka kelas berakar, dan kelas berakar ini ada 8 kali pertemuan yang akan dimulai pada tanggal 6 Juni hari Minggu jam 10 pagi. Kelas ini dibuka untuk bagi saudara sekalian yang ingin belajar dasar-dasar iman Kristen. Saudara sekalian bisa mengikuti kelas ini, dan kelas ini diwajibkan bagi mereka yang ingin dibaptis dan atestasi. Tetapi juga terbuka bagi jemaat yang mau belajar tentang dasar-dasar iman Kristen, boleh bergabung di kelas ini. Dan juga saudara sekalian, ada kelas lanjutan bagi saudara sekalian yang sudah mengikuti kelas berakar, bertumnas. Saudara sekalian bisa mengikuti kelas bertumbuh. Di kelas bertumbuh ini saudara sekalian akan belajar tentang bagaimana sikap saudara di dalam pelayanan, menemukan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian, talenta yang Tuhan berikan kepada saudara sekalian, dan bagaimana karunia dan talenta itu digunakan untuk pelayanan. Dan kelas bertumbuh akan juga dimulai pada tanggal 6 Juni yang akan waktunya jam 7 malam. Terus juga saudara sekalian, ada Aknet. Ini adalah program yang digunakan oleh GKBJ Cengkareng yang berfungsi untuk mendata jemaat dan juga untuk menyampaikan berita-berita kepada jemaat. Ya, jadi ini satu
program yang sangat membantu kita untuk mengetahui kegiatan-kegiatan gereja. Dan diharapkan saudara sekalian bisa mendaftarkannya terlebih dahulu, mengisi data terlebih dahulu. Dan tahapan-tahapannya seperti apa, nanti saudara sekalian bisa melihatnya dari WA yang akan disampaikan dari gereja kepada saudara sekalian. Jadi langkah-langkahnya seperti apa, saudara sekalian bisa mengikuti langkah-langkah untuk mengisi pendataan ini. Dan Aknet ini saudara sekalian akan sangat membantu untuk pendataan gereja, untuk juga mengetahui kondisi jemaat, ya tinggal di mana dan sebagainya. Pelayanannya sudah melakukan pelayanan apa saja, sudah mengikut kelas-kelas pembinaan apa saja. Dan juga nanti ke depannya ketika kegiatan-kegiatan gereja dilakukan, akan ada notifikasi melalui program Aknet di smartphone saudara sekalian. Jadi saudara sekalian boleh bekerja sama untuk mengisi pendataan ini. Ya, itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.